warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram al-Fatiha. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tajuk kita petang ni tajuk tentang hijrah dan peranan haiwan dalam penghijrahan Nabi SAW. Itu tajuk yang beri oleh saya. Saya buka beberapa buah buku, kitab itu tentang penghijrahan Nabi SAW daripada Fathul Bari Imam Bukhari ini, Ar-Rahiqul Makhtum Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Al-Khuri daripada Universiti Salafi dari India, dan beberapa pendekat hadis yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh mula kalau pukul 8 malam. Boleh teruntuk itu. Saya jarang datang di bawah masjid ni. Masjid ni orang ada wali La yaqalu qawmun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazilat 'alaihim as-sakinah wa dzakarahumullah fi man 'indahu wa kama qala. Tidak duduk satu kaum itu melainkan mereka duduk untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu akan mendapat rahmat seraya para malaikat akan mendoakan dia, dikembangkan sayapnya untuk diberi ketenangan, diturunkan segala rahmat. Dan Allah sentiasa menyebut nama-nama mereka yang mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu, dan nombor dua, dan orang-orang yang berhijrah. Nombor tiga, orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Mereka itu adalah golongan orang yang memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Cerita Nabi dalam 3-4 buah buku yang saya baca ni. Sebab saya dapat mandat pun, kalau yang cantik pakai slide, itu yang cantik lah. Sebab itu mula-mula bukan saya tanya pasal yang hijrah ni selalunya hijrah Rasul. Yang nak ceritakan cerita manusia. Yang hari ni cerita ni tentang haiwan. Jadi macam tadi kala haiwan, cerita-cerita haiwan. Kawan-kawan kata semua tak nak sebab cerita haiwan. Jadi walaupun bagaimanapun, insyaAllah kita memanfaatkan masa kita yang sedikit ini untuk kita jadikan iktibar. Tengok ya, saya rujuk dalam Fathul Bari ni, syarah Sahih Al-Bukhari.
jilid yang ke-7, cerita tentang perpindahan dan penghijrahan Nabi SAW daripada Makkah ke Madinah. Yang pertama ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini nak balik Baik. Mula-mula haiwan yang ditemui, yang berkhidmat, yang berjasa kepada Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq, apabila malam yang gelap itu Rasulullah SAW keluar daripada rumah, yang tinggal di atas katil adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itu masih di awal remaja. Baik. Langsung dia pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan dia keluar daripada rumah Abu Bakar As-Siddiq daripada pintu belakang. Itu sejarah. Dan kemudian menuju bukan di sebelah utara. Kalau Mekah ke utara, itu tandanya jalan nak pergi ke Madinah. Tetapi pelik, Rasulullah SAW dan Abu Bakar dia menuju pergi ke selatan, iaitu arah Yaman, supaya tidak diikuti oleh tentera-tentera dan kafir Quraisy Mekah. Jauhnya lebih kurang 5 km dan mendaki bukit, sehingga Rasulullah SAW itu didokong oleh Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah itu luka kakinya. Dan bila masuk dalam gua itu, haiwan yang mula-mula berkhidmat dan berbakti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala adalah spider, laba-laba. Laba-laba. Bila didatangi oleh kumpulan tentera Quraisy, mana mungkin gua yang mempunyai sarang laba-laba ini diduduki oleh manusia ataupun ada diceroboh oleh manusia. Logiknya orang-orang kafir Quraisy pun menganggap bahawa kalaulah sarang laba-laba itu lebat dan banyak, digambarkan dalam Fathul Bari ini, dikata babihi nasayil ankabut, pintu gua itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Dan jadi dia berbicara, kalau begitu law dakhala hahuna lam yakun nasajal ankabut ala babi. Kalaulah kedua-dua mereka yang lari itu, Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, memasuki pintu gua itu, iaitu Gua Thur atau Jabal Thur, nescaya tak akan ada sarang laba-laba di situ. Ini saya nak gambarkan. Allah mengilhamkan kepada binatang ankabut itu, walaupun dia adalah selemah-lemah haiwan, tetapi Allah mengilhamkan dia bagaimana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan mukjizat yang ada pada Nabi SAW yang boleh mengalahkan pemikiran tentera-tentera Quraisy ketika itu yang mengapung Nabi untuk membunuh. Walau selemah mana pun, dia tetap juga boleh berkhidmat kepada Muhammad SAW. Kalau kita surah Al-Quran kata, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammad SAW itu diutus menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi kalau kita ni malas kat rumah, tengok banyak sarang laba-laba. Jadi kalau dah tuan rumahnya tu malas, sekarang sabar-sabar lah buat rumah. Faham-faham kan? Siapa pula tentang telefon? Ada boleh? Baik. Jadi kalau begitu, nak digambarkan kepada kita, selemah-lemah haiwan yang sebegitu kecil pun, tapi bila sampai kepada keperluannya yang boleh menghalang daripada kezaliman dan pembunuhan Nabi SAW, maka laba-laba itu adalah haiwan yang diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menipu daya orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Baik. Itu cerita di dalam Fathul Bari. Sebab apa saya bawa dua tiga buku ni? Sebab versi dia lain-lain. Versi dia lain-lain. Ada yang versi ni cakap macam ni, versi ni cakap ni. Jadi sebab saya buka banyak.
Tapi bukan maknanya orang lelaki banyak bini, 2-3, bukan begitu maksudnya. Buku ni macam-macam versi Okey, ini cerita bab lapar-lapar. Dalam buku ni tak ada cerita lapar-lapar. Dalam buku ni aja. Jadi terpaksa bawa lah juga nak bukti. Kata-kata Amerika ni Sabah ni kata. Dan ankabut yang saya tahu spider. Itu dia. Boleh tutup kita panjang sikit. Kalau nak baca buku ni juga, tapi kena kuliah setahun lah. Sebab cerita bab lapar. Bila di dalam gua, siapa dia yang memberi makanan kepada Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq? Baik, Asma bin Abu Bakar. Ketika itu Asma itu kecil lagi. Asma ketika itu ada satu riwayat mengatakan dia pun konon-kononnya adalah juga menternak kambing. Dihalau kambing itu sampai ke atas bukit, orang pun tak puasan. Tapi ingat, di kanan kiri ketiak yang diikatnya dari pinggangnya adalah daripada roti-roti yang kering. Jadi balik ni kalau ikut sunnah Nabi SAW, bagi suami-suami punya makan roti Arab yang kering atau roti nan yang dah sejuk. Itu ikut sunnah Nabi SAW. Sebab Nabi SAW pernah makan roti-roti yang sudah kering. Ini makan oleh Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada tengok yang salafi punya ni, golongan salafi, dia menulis tentang penceritaan penghijrahan Nabi SAW. Abdullah adalah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia adalah orang yang banyak berjasa kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai ayahnya dan juga Nabi SAW. Selain daripada itu, Asma juga adalah pemberi kepada makanan bekalan selama 3 malam. Berada di dalam gua. Jadi saya tengok pelik-pelik kat sini. Dia kata gua itu, haiwan yang kedua mula-mula bila nak masuk dalam gua tu, dia ada beberapa lubang. Ada besi sini lain, besi sini lain, besi sini lain. Saya tanya semua kawan-kawan, engkau orang ni mengaji dulu zaman sirat Nabi SAW. Yang gigit kaki Sayyidina Abu Bakar tu ular ke kalajengking? Ada mazhab Syiah kata kalajengking, yang Sunni kata ular. Habis anaconda tak ada. Sebab masing-masing kita membaca versi yang lain-lain. Tapi saya lebih setuju banyaknya ular. Tapi bila kita berkawan dengan tok-tok kiai, orang-orang sufi daripada Yaman, dia mengatakan kalaulah Muhammad SAW itu memberi rahmat kepada alam, apabila lubang ular itu ditutup dengan batu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan letaknya kaki di atas tu, maka ular itu nak keluar. Abu Bakar bertanggapan bahawa ular itu keluar takut dia patuk Nabi SAW. Maka dia lebih rela untuk menggadaikan kakinya, maka dia patuk. Dalam versi tafsir Isyari, maksudnya golongan orang Sufism, dia akan kata di TV Al-Hijrah pada 106, dia kata ular pun nak keluar daripada lubangnya nak melihat wajah Nabi SAW. Itu tafsiran. Tapi saya belajar, ular tu nak keluar memang ular tu laluan dia. Bila ada objek sesuatu, dia patuknya. Tapi saya nak lihat, apabila meleleh, mengalirkan air mata sehingga menitiskan kepada pipi Nabi SAW. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq dia riba kepada Nabi SAW. Ketika itu dia tidur. Bila dia nitis, Nabi terjaga. Kenapa kamu menangis, Abu Bakar? Dia kata, tadi ada binatang yang menggigit kakiku dan aku tahan sehingga sakit. Rasulullah SAW ambil air liurnya dengan mukjizat yang ada, disapukan dan doa kepada Allah SWT. Baik. Jadi mana-mana perut yang sakit, esok suami air liur tu doakan, sapu juga perut, insya-Allah baik. Macam Nabi SAW sapu kepada luka yang digigit ular. Tapi saya nak beritahu lah sebenarnya kan, sakit tak sakit ni kan. Kalau suami rajin bangun malam, lepas tu suami suka berselawat pada Nabi SAW. Jadi kalau ambil air tu, baca Fatihah, baca selawat pada Nabi SAW, minum, insya-Allah baik. Tapi kalau tak baik juga, ayah kita buat kat kita, suami kita buat kat kita, suruh suami suka bangun malam, insya-Allah boleh. Selagi sakit tu tak baik, mana abang punya bangun malam ni belum perform lagi.
Itu kepada bakal suami lah nanti kan. Dia kata bila bertaaruf, suka rajin bangun malam tak? Bangun juga tapi kencing je. Ini bakal suami. Bangun malam, bukan malam bukan yang susah. Tapi kena rajin lah sikit. Okey. Jan. Jan ambil satu buku lagi yang boleh tebal tadi. Kalau kata saya ni, Almira, dia hijau ni cerita lain. Okey. Almira. Oh, jadi. Pak ada kita ni ada 4 mazhab kan. Saya nak buka ada 4 mazhab. Nak cerita. Saya buka buku ni kan untuk menung malam tadi saya baca. Dia kata kalau beginilah keadaan Nabi SAW sehingga Abu Bakar As-Siddiq sanggup untuk menahan dirinya daripada kesakitan di Baitul Ula itu. Dia kata lepas itu pada siangnya pula dah baik kan siang. Dalam gua tu kelibat tentera-tentera Quraisy dah atas daripada gua. Abu Bakar As-Siddiq berbisik pada Nabi, seandainya kafir Quraisy itu melihat kita ke bawah, nescaya mereka akan nampak kita, wahai Rasulullah. Timbullah wala tahzan innallaha ma'ana. Dalam hadis ini disebut dikatakan, uskut ya Abu Bakar, engkau diam wahai Abu Bakar. Kata, isnani Allahu salisahum. Kita berdua, tapi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya yang mazhab Syiah ni, yang makanan ni sekali ni, kita pergi mancing, kena ribut gitu-gitu kat Islam lah kita tu. Sanggup tak? Ikrar. Mati-matilah kita kata ingat daripada banyak yang ke-10 tu Allah Subhanahu wa taala. Cuba buat amali. Orang tak kita sudah amali kan. Wala tahzan innallaha. Dia kata ya Allah, sampai peringkat itu yang Nabi SAW meyakinkan Abu Bakar, kata kau diam, uskut ya Abu Bakar. Tuan-tuan tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq ketika itu? Adakah dia telah kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha ataupun belum? Ketika penghijrahan berlaku tu dia dah kahwin dengan Aisyah ataupun belum? 30 saat ni sekarang. Belum. Baru bertunang je. Tunang. Bakal ayah mertua. Okey. Jadi kepada bakal ayah mertua, kalau bakal menantu miskin papa kedana, tolonglah dia. Sempena semangat dengan sempena semangat hijrah Nabi SAW. Jadi haiwan yang pertama adalah haiwan yang pertama adalah spider. Lemah, tetapi ingat, dalam haiwan yang lemah sebegitu pun dia berjasa kepada Nabi SAW. Yang kedua, ular. Ular itu yang dipetuk bukan Nabi SAW, tapi sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga air matanya menitis ke muka Nabi SAW dan terjaga, nak memperlihatkan dalam saat-saat yang getir sebegitu pun Allah memberi satu mukjizat yang boleh melemahkan racun ular itu sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjadi sihat. Tapi dalam versi orang-orang sufi, dia kata ular pun marah dengan sebab dia nak tengok wajah Nabi SAW. Bila dia halang dengan batu, dia marahlah pada batu. Dia kata, saya mengaji tak macam tu. Kalau katakanlah ular nak tengok wajah Nabi, sepanjang-panjang jalan sebulan itu daripada Mekah ke Madinah, semua ular kat padang pasir naik dia ni. Kalau tengok wajah Nabi, Islam ni logik tau. Jangan kita buat satu tafsir lagi. Sebab di mana-mana kitab buku saya baca, tidak ada yang begitu tafsiran. Tak ada. Tentu akan ada Abu Bakar As-Siddiq sesungguhnya banyak ular di padang pasir yang kami lalui, tetapi ular itu hanya melihat kami sahaja. Tapi tak ada, versi itu tak ada.
Okey, dua kan. Binatang yang ketiga. Binatang yang ketiga adalah unta. Ketika dia berjalan keluar rumah Abu Bakar Siddiq, ya, ada orang yang memberi dia pinjam untuk 2 ekor unta yang nak dibeli oleh Abu Bakar Siddiq. Dia beri percuma, ini adalah untuk kamu, ini untuk kamu, 2 ekor unta. Anak-anak pelajar semua khususnya yang muda-muda. Unta ini adalah unta pilihan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kalau sekarang ni macam jaguar lah. Ingat tak kepada pelajar-pelajar yang melewati kampus UTM lepas pukul 12 kena penalti kan? Baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nanti security guard tak nampak dalam ni. Tapi janganlah balik dating. Itu surah Yasin kan yang dibaca oleh Nabi SAW. Saya cuma nak ingat kat sini disebut. Terima kasih Chan. Di antara dalam perjalanan ke Madinah ada apa nak? Ingat, ada sebagian riwayat katakan Abdullah itu juga adalah hamba kepada Abu Bakar As-Siddiq, Maula Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang ada satu lagi yang maulanya sebenarnya adalah Amir bin Fahirah. Amir bin Fahirah ini ketika itu tidak menganut Islam lagi. Okey, itu orang suruhan. Abu Bakar As-Siddiq bertugas memelihara kambing. Dia datang kalau boleh menjadi orang yang berisik apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy. Bandar Makkah. Okey. Begitu juga Amir bin Fahirah ini adalah orang yang memberi tunjuk jalan, walaupun imannya tidak tauhid, tetapi dia penunjuk jalan penghijrahan Nabi SAW. Di samping Abdullah bin Abu Bakar. Itu cerita tentang, jadi yang berhijrah itu Amir, Abdullah, Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW. Yang pastinya Nabi SAW di atas unta, Abu Bakar As-Siddiq di atas unta. Yang mengheret unta itulah Amir bin Fahirah dan juga Abdullah bin Abbas. 4 makhluk itulah yang menjadi penanda aras mula-mula penghijrahan Nabi SAW daripada kota Makkah ke Yathrib. Baik. Menurut pandangan Imam Al-Bukhari menceritakan dalam riwayatnya daripada Anas, daripada Abu Bakar, dikata, semasa aku bersama dengan Rasulullah SAW di dalam gua, aku mendongak kepala, tiba-tiba aku melihat kaki-kaki tentera Quraisy daripada celah-celah batu. Itu yang turun ayat wala tahzan innallaha ma'ana. Allahu Akbar. Jangan kamu duka cita, Allah akan bersama-sama dengan kami. Ada lagi satu dalam perjalanan Nabi SAW. Ini juga orang yang bukan beragama Islam dan tidak mentauhidkan Allah SWT. Di antaranya adalah mengupah Abdullah bin Urayqah. Beliau adalah seorang yang tenang dan mahir mengenai jalan-jalan di padang pasir. Jadi kalau kita nak berdakwah di Vietnam, di China, kita tak boleh gunakan orang Sulawesi. Maksudnya kita kena ambil orang yang tahu bahasa dia. Kalau kita berdakwah di Hong Kong, kena panggil orang Cina. Kita berdakwah di India, kena panggil orang India. Kalau kita berdakwah dengan orang Vietnam, kita bawa orang Vietnam. Kalau kita berdakwah di Moskow, bawa orang Moskow. Itu maksud. Ini berdakwah dengan orang Sakai dekat Sabah. Cakap Semenanjung, mana dia faham? Minta maaf kalau ada orang Sabah. Saya baca buku Sabahan, istilah Sabah ni. Kalau dalam mana di Semenanjung pun istilah Sakai sebenarnya warrior. Sakai itu kalau di orang asli kan, yang dianggap Sakai itu adalah orang yang dianggap pahlawan. Dia ekstrim sikit di kanan. Saya tanya orang asli yang enggak penjang, bang, kalau orang Sakai tahu, oh Sakai itu kita warrior pahlawan, tapi ganas sikit lah, macam kumpulan 0806.
Ini bulan apa? 43. Kan ada something. Ingat, ketika itu Abdullah bin Uraiqid masih percaya kepada Lata, Uzza dan Manat yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Baik. Disebut di sini. Selepas 3 malam berlalu, itu malam Isnin 1 hari bulan Rabiul Awal, tahun pertama hijrah, Abu Bakar menerima 2 ekor unta. Unta itu adalah unta yang terbaik untuk diberi kepada Rasulullah SAW. Asma bin Abu Bakar membawa bekalan perjalanan Rasulullah dan beliau terlupa untuk membawa tali pinggang. Sampai peringkat nak dibuli, dahlah diikat, dikoyakkan tali pinggang. Talinya perempuan zaman jahiliah dulu, dia setiap kain yang dipakai itu ada seluarnya ada tali, maka dikoyakkan untuk dijadikan ikat tali makanan daripada belakang unta. Itu hebatnya. Dan kehebatan Amir bin Fahirah itu melalui jalan di pinggir laut. Okey. Seolah-olah dia nak menuju ke Yaman, tapi dia menuju Madinah. Ibnu Ishaq menceritakan mengenai tempat-tempat yang dilalui Rasulullah SAW dalam perjalanan yang mulia itu. Katanya, sebaik sahaja dalil petunjuk membawa mereka ke selatan Madinah atau selatan Makkah. Tidak lama kemudian beliau membawa mereka menyusur ke tempat bertentangan, iaitu jalan. Nama tempatnya, namanya Asafan. Kemudian baru pergi bawah namanya Amaj, dan maksud ini yang dinamakan wilayah Qadid. Dan sehinggalah Nabi SAW itu menuju ke Marjah, dan akhirnya pergi ke Zikaisha, terus ke Jadaj, dan akhirnya pergi ke Ajrat. Itu mukim-mukim yang akan dilalui oleh Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW itu tiba ke Quba. Makna destinasi setiap wilayah-wilayah itu ada kabilah-kabilah. Baik. Disampai perjalanan itu, tidur, bangun, tidur, berjalan. Nak disebut ada satu peristiwa seorang pengembala kambing membawa kambing ke batu-batu yang kami dah singgah. Dia jumpa dengan pengembala kambing. Dia menumpang teduh. Biasanya orang yang melalui di padang pasir akan menumpang teduh. Lalu Rasulullah SAW dia berehat. Ketika Rasulullah SAW berehat, Abu Bakar As-Siddiq dia pergi. Jadi, siapa tuan kamu, wahai pengembala? Yang Abu Bakar dia berdialog dengan pengembala kambing. Jawabnya, yang ampunya ialah seorang lelaki dari penduduk Madinah ataupun Mekah. Abu Bakar kata begitu. Orang Mekah ke orang mana? Ada tak di antara kambing-kambing ini yang mempunyai susu? Cerita pendek, kambing yang kat situ semua kurus-kurus. Suami kepada pengembala kambing ni, dia pergi jauh bawa kambing yang banyak-banyak. Tinggal seekor je kambing betina. Kambing betina itu dah kurus. Abu Bakar tengok, dia kata ada tu susu tak? Yang pengembala kambing kata, dia ni tertinggal kerana kurus sangat dan tidak ada susu. Macam mana agak-agak? Ni nak minum ni. Cuba tolong fikir engineer 2 orang. Ada kambing kurus, nak makan kambing ke susu kambing? Abu Bakar ni pun hebat juga. Dia kata, boleh tak susu? Ada riwayat yang lain dalam hadis ni mengatakan, dia kata, akhirnya Nabi SAW dah dibersihkan daripada punting kambing, dipegangnya dengan nama, baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi berdoa munajat kepada Allah SWT. Susu kambing itu pernah dan diperah oleh Nabi SAW dan diminum. Bukan dia minum, Rasulullah minum. Bukan Abu Bakar minum. Si pengembala kambing yang dikatakan Ummu Ma'bad, tu Ma'bad nama dia, pun minum juga. Bila habis, tak nak balik, dia perah lagi susu kambing.
dalam bijana tu. Suaminya balik bawa kambing kurus. Dia pun pelik. Seekor kambing yang tinggal di situ tadi tak ada susu. Daripada mana susu datang? Dia kata ada tetamu kita yang pelik. Dan mungkinkah itu tetamu yang diburu oleh gerombolan kafir Quraisy? Ini yang memeliknya. Jadi nak disebut dengan mukjizat Nabi SAW, haiwan yang kurus, yang tak ada daging, yang tidak gemuk, dan asalnya tak ada susu, dengan izin Allah SWT berlaku kepelikan mukjizat, sehingga bukan sahaja Abu Bakar, bukan sahaja Nabi SAW boleh minum, bukan sahaja tuan kambing itu boleh minum, tetapi ditinggalkan pula apabila dia berjalan terus daripada umum Mahbad. Saya kata Allah, segini rupa. Tetapi perjalanan nama tempat-tempat itu berpuluh-puluh wilayah yang dilalui oleh Nabi SAW sebegitu rupa. Tapi dah disebut bahawa haiwan yang kurus yang tidak memberi mana-mana, macam kita tengok kat tepi jalan kan, apa dah kambing kurus ni, apa dah berituan. Tengok lembu kan, kita nak buat korban tu yang lebih besar tulang kepala daripada badan dia. Tapi ingat, mukjizat Nabi SAW memberi gambaran itu. Saya kali-kali pertama duduk sini, mengapakah tajuk binatang yang dibagi? Ada ke tajuk-tajuk manusia yang senang sikit? Saya cakap dengan awak, kau orang ni, mana tajuk yang sedap kau orang ni? Dah semua tak ada, saya sisa bagikan. Oh, cerita spider, cerita ular, cerita kambing, cerita unta. Tak kata je lah. Nasib aku lah. Dia kena buka ni, takut tersilap. Unta jadi kambing, kambing jadi unta. Mana lebih baik kita buka. Allahu Akbar. Sampai perangkat itu digambarkan kepada Nabi SAW, haiwan yang berbakti kepada. Kebiasaannya Abu Bakar akan mengikuti daripada belakang Rasulullah. Beliau seorang yang dikenali, sedang Rasulullah SAW seorang muda yang tidak dikenali. Seorang itulah, bahawa dia lebih tua kan, Abu Bakar lebih tua. Bila beliau ditanya siapa yang di hadapan kamu, jawab Abu Bakar, itu petunjuk jalan. Abu Bakar sebut petunjuk jalan. Orang itu menyangka yang dimaksudkan itu ialah petunjuk arah perjalanan. Namun apa yang dimaksudkan oleh Abu Bakar ialah petunjuk jalan kebaikan dan juga kebenaran. Kadang-kadang Nabi di depan, kadang-kadang Abu Bakar Siddiq di sebelah depan. Dalam perjalanan itu, orang yang menjadi musuh, yang menjadi ejen, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini, dia mendapat habuan mula-mula 100 ekor. Yang dinaiki oleh Suraqah itu kuda yang hebat. Dan Suraqah ini adalah di kalangan panglima handal, di kalangan kabilah-kabilah daripada wilayah Mekah sampai ke Madinah, terkenal bahawa dia seorang pahlawan yang hebat padang pasir. Tapi Allah nak tunjuk, kuda yang hebat sebegitu rupa terjerumus dalam pasir. Sedangkan kalau dilihat, padang pasir yang biasa tidak ada terjerumus, kecuali di atas bukit. Tapi kalau yang biasa rata, dia tak terjerumus. Tapi Allah akan izinkan bahawa dengan kehendak Allah SWT, kaki kuda itu tergeletuk masuk di dalam lubang. Sekali, dua kali, tiga kali. Akhirnya Suraqah ni adalah orang yang dianggap tangkas di kalangan orang-orang Quraisy. Lama-lama bila dalam percaturan itu, walaupun dekat dengan Nabi SAW, dia tak jadi nak bunuh Nabi SAW, tetapi membuat satu perjanjian. Suraqah ni buat satu perjanjian bahawa Nabi SAW boleh selamat sampai ke Madinah dan dia tak perlu untuk menerima habuan 100 ekor unta. Dan perjanjian di antara ditulis, Abdullah yang tulis, di antara Abu Bakar, Nabi SAW, Abdullah anak kepada Abu Bakar As-Siddiq, dalam kulit, atas kulit tulis perjanjian. Dan Suraqah berjanji bahawa kepada golongan Quraisy dia tak menemui Nabi SAW. Itu dengan izin Allah melembutkan hati Suraqah. Suraqah ni yang pelik. Mengapa kuda yang aku tunggang selama ni hebat, tetapi terlap juga masuk dalam pasir? Itu yang dia heran. Adakah sengaja kuda itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala? Tapi kalau daripada segi logik, tidak logik kawasan-kawasan yang seperti itu sehingga kaki kuda itu terjun. Itu adalah mukjizat daripada Nabi SAW. Jadi jangan anggap hebat ni. Kalau kita kaya, kita senang, tak sakit kan? Kita muda lagi, tak sakit-sakit.
Macam tadi lah, kuda hebat kan? Takkanlah kuda kalah. Bandingkan dengan unta yang dinaiki oleh Abu Bakar dan juga Nabi SAW. Saya kurang juga tentang Suraqah ni. Dia ditanya, Suraqah ni jadi bila ni? Kamu tengoklah, orang yang pergi ke laut tu, pergi ke arah selatan Yaman. Bukankah itu Muhammad dan Abu Bakar? Suraqah jawab kan? Bukan. Itu orang lain, itu bukan Muhammad, itu bukan Abu Bakar Siddiq. Saya peringkat gitulah Suraqah tu menipu kawan-kawan dia. Sampai peringkat gitu. Jadi kalau dah tak suka Islam pun kat masjid-masjid ni kata ini semua ni underground ni semua ni. Kita nak belajar kan? Belajar baik-baik. Sampai peringkat itu. Masih boleh kita. Dia kata di sini, sekali lagi kaki hadapan kuda itu terbenam ke dalam pasir sehingga terlutut. Sekali lagi aku tercampak jatuh. Malulah. Mana ada satu panglima di zaman jahiliah dulu, orang jatuh daripada kuda. Kuda ni patah mana, macam patah ni. Ada orang patah tengkuk dan semua ni. Tapi malu. Bagi Suraqah itu satu benda yang mengaibkan. Menurut riwayat Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami keluar berhijrah dalam keadaan kaum kafir mencari-cari kami. Namun tidak seorang pun yang dapat memburu kami kecuali Suraqah bin Malik bin Jahsham yang menunggang kudanya yang hebat. Lalu dia menyeru kepada Rasulullah SAW. Ini melihat kepada semua golongan kafir Quraisy tak mampu, hanya Suraqah bin Malik saja yang mampu dengan kudanya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Suraqah mampu boleh menangkap Nabi SAW, tapi dengan mukjizat yang ada diri Nabi SAW, maka Suraqah rasa malu untuk menangkap Nabi SAW. Begitu juga ayat yang turun, wala tahzan innallaha ma'ana. Walaupun diburu oleh Suraqah, tetapi tetap juga Nabi kata jangan kamu duka cita, Allah bersama-sama dengan kami. Okey. Rasulullah SAW melihat kambing betina di tepi khemah. Kira khemah kan? Ada kambing betina itu di tepi khemah. Yang tadi diceritakan Ummu Ma'bad itu adalah menjadi suatu mukjizat keterangan Nabi SAW setelah lebih 13 tahun menyeru manusia dengan kalimah la ilaha illallah. Cuma sebut. Bilakah Rasulullah SAW berhijrah? Apabila tahun duka cita, setahun sebelum Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey? Maksudnya difardukan sembahyang apabila berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Bila Isra' dan Mi'raj adalah tahun yang ke-12 kenabian Nabi SAW. Maka cukup 13 tahun dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tadi sebut daripada awal mula-mula Nabi sampai 12 tahun tidak ada fardu sembahyang. Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab fardu sembahyang adalah Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Bila Isra' dan Mi'raj itu berlaku, maka tahun duka cita, tahun yang ke-12, setahun sebelum hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nak menunjukkan bahawa orang dulu cuma sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi duduk UTM ni belajar 12 tahun duduk bekerja kat UTM tak payah sembahyang. Macam boleh? Tak boleh. Kefarduan jadi dulu fardu sembahyangnya adalah 2 rakaat. Itu cerita tentang kambing yang memberi kehebatan kepada penghijrahan Nabi SAW memberi sumbang. Tetapi ada lagi kambing yang setelah berlaku hijrah dan berlaku peperangan. Ini kisah para sahabat. Duduk di kalangan orang Badui. Nabi tawarkan, adakah kamu ingin jihad fi sabilillah dan kamu memeluk Islam? Kata Badui pengemal kamu, macam mana kamu nak seru saya masuk Islam sedangkan hidup saya ni dengan kambing-kambing? Mana saya mampu nak berjihad sedangkan kambing? Mana saya mampu nak semayang? Saya kerja daripada pukul 8 sampai pukul 8 malam. Mana sempat nak semayang? Baik, kata Nabi SAW, adakah kamu nak mati dalam syahid, dalam peperangan? Tak. Kalau saya masih Islam, macam mana dengan kambing-kambing?
Rasulullah SAW ambil batu. Dia kata tanya, di mana arah rumah tuan kambing? Jadi kalau balik ni banyak kambing kat rumah, maknanya suami kita ada beli kambing. Dia balik arah sana. Dia ambil batu, dia balik. Kambing yang beratus-ratus ribu tu terus pergi ke arah batu. Yang dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ikut perang Nabi SAW, dan akhirnya mati di medan perang, syahid. Belum sempat nak belajar sembahyang, belum sempat nak belajar tentang ilmu dalam Islam. Itu di zaman awal Islam. Yang kedua, kambing ikut arahan Nabi di mana arah batu tu pergi dia di tuannya. Itu kambing. Ini tuan kambing. Belum sembahyang asar, dah gerak rumput. Kambing makan rumput. Tuan kambing tak makan rumput. Jadi kambing tak sembahyang, tuan kambing pun tak sembahyang. Jadi nak tengok, mulia tuan kambing ke kambing? Saya nak tanya ni, 15 saat. Itu mulia tuan kambing ke kambing? Okey, saya nak tanya. Ini mazhab Syiah belakang ni. Ini ada satu kios di Johor, di Kuala Lumpur, Sabah, Sarawak ada 5-6 kios. Yang seorang tu ada satu Tesco, yang seorang tu ada satu Maidim, yang seorang tu ada Ion, yang seorang tu Mutiara Motor, yang seorang sana tu engineer Petronas, gaji 30,000, senior engineer. Yang sana tu ada Maidim, yang sana tu ada Jacker. Kaya-kaya pula. Okey. Bila dia orang nak sedekah, tiba dia Aidil Adha, ada yang sembelih kambing, ada yang sembelih lembu. Okay. Saya nak tanya, yang berkorban tu nyawa kambing yang berlembu, siapa yang mulia? Orang yang sembelih ke kambing yang mati? 15 saat sekarang. Kita sembelih kambing untuk korban, kita sembelih lembu untuk korban. Yang mulia tu orang yang berkorban ke kambing yang mati? Orang yang berkorban tu mulia. Okey? Baik. Tapi saya nak tanya, kalau kita cerita haiwan ni, cerita haiwan. Kalau kambing cari-cari satu Johor ni tak ada kambing, kena korban pakai apa? Johor kambing semua mati, Johor lembu semua mati, yang ada ayam petik, nak korban apa? Balik ni buka Quran. Betul tak di antara nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bila diturunkan hujan daripada langit, tumbuh-tumbuhan subur hidup. Ada orang kaya dengan kelapa sawit, ada orang kaya dengan getah, ada orang yang kaya dengan sawah padi. Ada orang yang kaya menternak ayam, ada orang kaya menternak itik, ada orang kaya menternak kambing, ada orang kaya menternak lembu. Betul tak itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada haiwan yang dihidupkan menjadikan manusia kaya? Siapa yang berkorban, manusia ke haiwan? Saya bela atau ternak kambing ada 1,000 ekor. Seperti orang tidur semua mati kat kandang kambing. Kambing tak nangis dah mati, tuan kambing nangis. Kenapa? Kerugian ditaksirkan 300,000. Macam tu juga, saya ternak ikan. Macam kawan saya dekat Genang Patah, 60,000. Kena ribut taupan angin, habis semua ikan, cakap dia lepas. Kerugian 60,000 dalam sekelip mata, satu malam. Dia ternak tu dah 3 bulan, satu malam 60,000 habis gitu. Jadi ikan siapkan ucapkan selamat tinggal dengan jaring-jaring dia dalam dia. 60,000 sekelip mata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cerita spider sudah, cerita unta sudah, cerita kambing sudah, cerita ular sudah. Lagi nak tanya cerita apa? Cicak. Cicak saya baca Fathul Bari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Syekh Abdul Rahman Al-Mubarak Furi tak ada. Agaknya kita orang Jawa dengan orang Banjar je. Besi tu saya cari tak jumpa. Yang dia katakan dalam gua tu cicak cicik bunyi. Dia kata, saya dulu mestinya begitu. Kalau bunyi cicak mesti ada orang, satu objek orang dalam tu. Tapi saya tak jumpa yang cicak. Ular ada, spider ada, unta ada, kambing ada, tapi cicak saya tak jumpa. Merpati dah? Belum merpati ada lah. Burung merpati telur. Burung merpati telur. Takkan nak. Burung merpati ni biasa privacy kan, tak diganggu oleh siapa.
Oh tak apalah. Jadi sekali ikut sunnah, nak bela burung merpati juga ke rumah. Burung merpati ni biasanya dia ada yang jinak, ada yang liar, tapi lama-lama boleh lepas juga. Tapi cicak tak ada. Saya tak jumpa lah bang cicak. Saya minta maaf lah. Dalam 3-4 buku yang saya baca ni tak ada. Itulah bang tak habis baca buku. Dia cerita tentang haiwan. Baik. Ibnu Qayyim Al-Jauzi menceritakan kedatangan laungan takbir di rumah Banu Amr Ibn Auf. Justru itu seluruh kaum muslimin melaungkan takbir kegembiraan tentang ketibaan Nabi SAW dan mengalu-alukan kedatangan Rasulullah SAW dengan sambutan dan alunan berbagai sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu Tala'al Badru Alaina kan, yang dikompangkan itu kan. Dan dalam suasana diselubungi keterangan, wahyu pun diturunkan kepada Nabi SAW. Fa inna Allah wa mawlahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Sesungguhnya Allah adalah pembelanya, pembela Nabi. Dan selain daripada itu adalah juga Jibril alaihissalam, serta orang yang saleh daripada kalangan orang-orang yang beriman, dan malaikat-malaikat juga menjadi penolong kepada Nabi SAW. Jadi diilhamkan kepada haiwan-haiwan itu juga yang diaminkan oleh malaikat. Malaikat sebagai pembantu diilhamkan kepada laba-laba, diilhamkan kepada unta yang taat, diilhamkan kepada kambing yang boleh menjadi bahan untuk minum susu, dan diilhamkan kepada orang-orang yang menjadi penduduk jalan, walaupun agamanya itu agama yang menyembah berhala, tetapi ia adalah taat dan patuh dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW dan juga Abu Bakar Siddiq. Jadi dalam gambaran itu pelik. Haiwan yang selemah-lemahnya sehingga yang perkasa macam kuda adalah tunduk dan patuh dengan mukjizat Nabi. Begitu juga orang yang tidak beriman boleh dijinakkan hatinya walaupun dia tak beriman dengan Nabi, tetapi boleh memberi petunjuk jalan sehingga dia berlaku amanah. Jadi kalau kita orang yang beriman tapi rasuah, kadang-kadang lebih baik orang yang kafir tapi amanah. Bayangkan kalau orang yang kafir itu dia tidak khianat, amanah, dan lepas itu dia beriman pula. Selepas itu dia beriman. Selepas itu dia beriman. Cuma satu, apabila sampai ke Kubah, masing-masing kabilah-kabilah nak berebut ambil unta Nabi SAW untuk jadikan rumah dia sebagai perhentian. Akhirnya Nabi kata unta ini adalah unta yang diperintahkan mengikut tabiat unta yang Allah SWT dan para malaikat tentu. Kata makmur, dia ni menurut perintah. Maka akhirnya dia berhenti di Abu Ayyub Al-Ansari, dan rumah itu adalah rumah pertama yang disinggahi oleh Nabi SAW, dan yang menjadikan Quba itu adalah merupakan Masjid Quba sekarang. Sesiapa yang di kalangan kita pergi ke Mekah, masuk saja Mekah, dia mesti melakukan umrah. Itulah penghormatan kepada kota suci Mekah. Sesiapa yang masuk Mekah dengan pakaian biasa macam ni, maka dia tak menghormati Mekah, tak ada tawaf qudum bagi dia, tidak ada umrah bagi dia, maka kafarah kepada dia ngedam. Macam mana pun orang luar datuk masuk Mekah, dia mesti kena umrah. Tetapi bagi orang Madinah, tidak ada suatu ibadah yang dia boleh masuk Madinah menyamai dengan pahala umrah seperti mana penduduk orang yang masuk ke kota Mekah. Maka sesiapa yang duduk di Madinatul Munawwarah, hendaklah dia berziarah dan sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, menyamai pahala umrah di Mekah. Ini kehebatan Quba. Sehingga para sahabat Nabi SAW menyatakan, di manakah asas takwa? Yang disebut dalam Al-Quran, masjid itu asas kepada takwa. Mengatakan, wala-bala Masjid Quba, Masjid Nabi. Masjid Quba, Masjid Nabawi. Lama-lama digambarkan kedua-duanya adalah diasaskan oleh Nabi SAW. Tetapi Nabi SAW menyatakan yang asas takwa sebenarnya adalah Masjid Nabawi yang ada sekarang. Itu adalah tempat perhimpunan seluruh umat Islam di Madinatul Munawwarah, dan makam Nabi SAW berada di Masjid Nabawi. So, asasnya Masjid Quba juga adalah masjid yang kali pertama Nabi SAW mendirikan solat Jumaat di Quba.
dan perjalanan yang jauh daripada kota Mekah. Jadi ceritanya secara ringkas. Kalau ada apa nak tanya? Kalau saya tanya boleh? Kalau dah tak ada orang tanya, saya tanya boleh? Saya bukan soal, saya tanya.